السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. آمين يا رب العالمين. Sehat semua. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan menyambung dengan pembacaan tafsir Ibn Katsir pada ayat yang ke-46 ayat yang ke-46 daripada surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. صدق الله العظيم.
aliyyil azim. Jadi kita berhenti sampai sini dululah. Dan kita buat pecahan ayat ini secara maudu'i ataupun bertajuk. Bertajuk supaya senang kita nak tengoklah. Jadi insya-Allah kita tengok dahulu kepada ahkam tajwid. Tengok pada hukum tajwid secara ringkas. Walau aradul khuruj, radu dipanggil ra tafkhim, ra yang berbagi hadah, tak boleh baca walau ara tebak ra, tapi jangan muncungkan mulut sebab dia baris fathah. Walau aradul khuruj a'ad mutaqaribain, dekat-dekat, berdekatan pada makhraj, iaitu a dengan a, dekat dengan makhraj, iaitu makhraj halqi. Jadi jaga-jaga ketika menyebut dengan la'a'addu ataupun dengan la'a'a, la'a'addu, a'addu lahu 'uddah. Ai pastikan makhrajnya bukan daripada hidung, bukan duduk di sini. La'a'addu lahu 'u. Bila kita tekan hidung kita masih boleh sebut ai, apa tandanya keluar pada tempat betul. 'Uddatun, tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham ma'al gunnah. Masukkan tanwin ke dalam waw. 'Uddatun beserta dengan dengung. Dan dengung ni suara berdengung di hidung. Walakin ka, mati bertemu dengan kaf, hukum ikhfa haqiqi. Walakin karihallahu, bukan kariha, ha gemur. Walakin karihallahum, tu hukum dia tu. Hum bi'athahum, itu adalah iqlab, adalah iqlab. Hum bi'athahum, wa qifa sabbatuhum, mim dengur tu. Bi'athahum tu tak dengung, mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, tak ada dengung. In bi'athahum fasabbatuhum wa qila laqa qalqalah, qaf yang mati hukumnya qalqalah. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Law kharaju, dua harakat, kharaju dengan panjang sangat, dengan kharaju. Law kharaju fikum, kum tu hukum idgham mislain ataupun idgham boleh lagi. Idgham mislain pun boleh, tidak ada masalah. Fikum ma zadukum illa khabalan, tu juga adalah idgham ma'al gunnah, masukkan tanwin dalam waw. Wala awda'u khilalakum yabghu, mim mati sama juga, tak dengung, izhar syafawi. Khilalakum qalqalah, yabghu yabghu lakumul fit. Ta yang mati jangan bunyi si, jangan fits, bukan fits. Fit ad, dia berdetak sikit. Yabghunakumul fitnata wa fiikum samma, mim yang bertasydid, wujubul gunnah. Samma'una lahum, wallahu alimun, hukum dia tu alimun bizzalimin. Asalnya bunyi tu bunyi apa? Alimun, tanwin tu sebenarnya tu alimun, tanwin. Tetapi bila bertemu dengan ba, tanwin bertemu dengan ba, jadi hukumnya ni iqlab. Jadi ia teguh ubah daripada nun tu, bunyi nun kepada bunyi mim, iqlab. Asalnya alimun mun, kan? Tapi alimun bi. Jadi tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Jadi ia buang satu tanwin tu, dia ganti dengan mim terus sebagai simbol kepada iqlab. Billah yang setepatnya adalah hujung lidah antara dua gigi. Billah, bukan bilsa. Kita selalu sebut sa dengan makhraj zai. Billah, Okey. Kemudian laqalib,
Laqalib qalqalah. Laqalib tagha, bukan tagha. Jangan infitah, jangan buka mulut ra. Laqalib taghawul fitnata min qa. Nun mati bertemu dengan qaf, hukumnya fa sama. Min qablu wa qallabu lakal umur hatta hukum asliyah. Ja'al haq, ja'ahu wajib. Dalam satu kalimah tu ja'a, satu kalimah ja'al haqqu wa dhahara. Bagi atas depan, jangan baca ra. Jangan baca wa dhahara. Wa dhahara. Wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Man'arid disebut karihun, man'arid disebut. Habis berkaitan dengan hukum tajwid. Okey. Tiga ayat ini boleh kita namakan sebagai dalil ataupun hujjah ke atas perbuatan berlambat-lambat orang munafik. Berlambat-lambat orang munafik tanpa ada keuzuran. Tanpa ada keuzuran. Ini tajuk yang boleh kita letak pada ayat 3 ayat ini. Itu disebut dalam bahasa Arab ad-dalilu ala takhallufil munafiqin, iaitu hujahan, alasan golongan munafik yang berlambat-lambat untuk keluar pergi berperang. Dan wa khatru khurujihim lil qital, dan bahaya sekiranya mereka keluar berperang. Apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala pokok munafik ni tak keluar berperang? Kan kita dah sebut surah At-Taubah ini salah satu daripada surah yang disebut namanya Suratul Fadhihah, surah yang membongkar sikap dan juga perangai golongan munafikin. Golongan munafik ni dia boleh bekerja sama dengan siapa? Orang kafir dia boleh bekerja sama demi kepentingan perut dia, demi kepentingan hawa nafsu dia. Ini dalam surah At-Taubah ni Allah Ta'ala ajar kita kenal ciri-ciri orang macam ni. Jadi dalam ayat ini kata Allah Ta'ala apa dia? Walau, dan sekiranya. Lau tu dengan maksud sekiranya. Aradul khuruj. Aradu daripada perkataan arada. Aradu maksudnya mereka. Mereka hendak keluar. Arada dia nak. Kalau aradu mereka hendak. Mereka hendak al-khuruja, keluar. Keluar mana tu? Ada alif lam dekat situ. Kalau mereka nak keluar, keluar apa? Keluar berperang itu, yakni perang Tabuk. Nampak? Alif lam ni dipanggil alif lam ma'rifah. Ma'rifah maksudnya alif lam yang merujuk kepada satu makna. Mesti ada makna. Kalau kita kata rumah umum, tapi kalau kita kata rumah itu cantik lah, rumah mana? Mesti kita ada rumah yang kita maksudkan bila ada perkataan itu. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala kata walau aradu, Tuhan tak sebut dengan khurujun tanwin, tapi Allah Ta'ala kata al-khuruj. Nampak tak ada alif lam kat depan. Kalau mereka mahukan untuk keluar kepada itu apa dia itu? Perang Tabuk. Yang sebelum ni cerita dalam peperangan Tabuk kan. Kalau mereka nak keluar dalam peperangan Tabuk, la'addu lah, nescaya mereka buat persediaan. Adda ya'uddu maksudnya buat persediaan. Nescaya mereka buat persediaan lahu, untuk keluar perang tersebut. Lam tu untuk, ha tu maksudnya khuruj, untuk kembali kepada al-khuruj, untuk keluar berperang tersebut. Uddah, mereka akan mempersiapkan dengan satu persiapan yang rapi, yang molek. Walakin, akan tetapi, karihallahum bi'athahum, Allah Ta'ala tak suka. Karihallah maksudnya Allah Ta'ala la yurid ma aradallah, Allah Ta'ala tak berkehendak. Yang ni yang kita bincang sebelum ni tentang tauhid kan, tentang ikhtiar ni ada kita bincang. Allah Ta'ala tak berkehendak. Dia perkara ni, ada perkara yang kita akan cerita. Allah Ta'ala tak berkehendak.
Allah Ta'ala tak suka. Dah, tengok imbi'athahum, iaitu mereka itu keluar. Imbi'ath maksudnya keluar untuk berperang. Dah, fasabbatahum, lalu Allah Ta'ala mengkuarantinkan mereka, menahan mereka. Dah, tahan dengan cara macam mana? Bagi rasa malas dalam diri. Dah, bagi rasa tak apalah, alasan banyak sangat, gitu. Dah, Tuhan tak tahan secara direct, tapi benda tu lahir daripada rasa dalam diri. Itu maksudnya fazabbatahum, Allah Ta'ala menahan mereka. Wa qila qu'udu, seakan-akan dikatakan kepada mereka, uqu'udu, duduklah kamu, duduklah, relax. Kata kepada orang munafik, ma'al qa'idin, bersama dengan orang-orang hak duduk. Siapa dia orang hak duduk ni? Iaitu orang-orang yang duduk di Madinah, di kalangan wanita-wanita yang tak keluar perang, orang tua hak memang sakit sungguh. Jadi geng-geng munafik ni duduk sama-sama tu. Jadi itu satu, seolah-olah satu apa dia? Satu orang panggil satu perlian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kharaju fikum, sekiranya mereka itu keluar bersama dengan kamu, ma zadukum, tidaklah zadukum, mereka menambahkan kepada kamu itu, illa khabalan, melainkan khabal. Maksud khabal bermakna fasad, kerosakan. Apa hikmah Allah Ta'ala tak izin berlakunya orang munafik keluar, kan? Orang munafik keluar dari keluar berperang dalam peperangan Tabuk. Kalau mereka keluar, nescaya berlaku khabal, iaitu kerosakan. Wala awda'u khilalakum, dah, mereka akan buat apa dia? Mereka akan mengadakan, dah, mereka akan bersegera jalan di celah-celah kamu itu dengan namimah. Namimah ni maksudnya mengadu domba, menjadi batu api. Pelaga orang ni, dia akan buat pucat. Dia kata orang ni, dia tu sebenarnya tak apa suka dengan kamu tu, nak buat apa, jadi batu api, tak pelaga. Nabi dia sebenarnya nak guna kamu je. Kalau sekiranya orang munafik ni, wala awda'u, maksudnya awda'u ni asalnya letak. Asal maksud awda'u, mereka meletakkan. Maksud di sini mereka mengadakan, meletakkan fitnah di kalangan kamu, huru-hara di kalangan kamu. Yabghunakumul fitnah, mereka mengharapkan. Yabghunakum maksudnya mereka mengharapkan kamu itu fitnah. Maksud fitnah, huru-hara, bala. Itu asal makna fitnah. Salah satu, batu fitnah ni banyak maksud. Fitnah ada dengan maksud bala. Fitnah ada juga dengan maksud kita panggil tuduh orang. Tuduh orang pun bala juga, menyebabkan jadi huru-hara. Orang tak buat, dia kata Pak Abu pecah tabung masjid. Pak Abu tak buat, kan dia fitnah tu. Jadi huru-hara jadi, kan. Jadi fitnah ni sakit juga. Fitnah boleh panggil dengan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengharapkan fitnah di sini huru-hara di kalangan kamu. Wa fikum, wa di situ dipanggil wawul haliyah, dalam keadaan. Fikum, di kalangan kamu ini, di kalangan kamu ini, samma'un, ada orang yang suka dengar kepada perkataan mereka, yakni golongan-golongan yang lemah iman mereka. Hak baru-baru masuk Islam ni, jenis iman dia masih senipis kulit bawang. Bila ada puak-puak munafik ni, dia akan buat apa dia? Dia akan suka dengar cakapan orang munafik. Sama' daripada perkataan sam'an. Sam'an maknanya dengar. Kalau sin alif mim ain dipanggil sami'. Sami' maknanya orang yang mendengar. Orang yang mendengar. Kalau sama' sin mim alif ain ada tasydid, dalam bahasa Arab dia panggil sirah mubalaghah. Apa benda sirah mubalaghah ni? Menunjukkan bersangatan. Mereka ni suka sangat dengar. Wa fikum, kata Allah Ta'ala, dalam kelompok kamu hak di perang Tabuk ni, ada yang masih iman dia masih goget lagi. Kalau golongan munafik keluar, yang pertama mereka akan ya'tuna bil khabal, dia akan buat rosak, dia akan buat haru biru. Kemudian wala awda'u khilalakum, dia akan datangkan huru-hara, jadi batu api di tengah-tengah kamu ni.
Kemudian apa dia? Wa fikum samma'una lahu. Di tengah-tengah kamu ni ada orang yang suka dengar percakapan orang munafik ni sebab baru-baru masuk Islam. Nah, bila baru masuk Islam ni iman lipih. Allah letihnya lah dok gok rasa mari pula munafik. Kata dah, Nabi nak guna ilmu je. Ya. Dia tukar sambut. Ada tukar sembang, ada tukar sambut. Dia kata tukar sembang saja tak jadi. Tukar sembang kalau kita ada gitu belah lah. Ada. Tapi tukar sambut dia. Oh sungguh. Oh gitu tu pun. Jadi rancak jadi. Hak tu minum kopi banyak dia tak habis-habis tu. Nah, banyak ni je pada hari kan. Tak habis. Minum sikit hirup sikit sembang, hirup sikit sembang. Dia ada tukar lambung. jadi lama jadi. Jadi ada sama di situ. Kemudian wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Taala Maha mengetahui dengan perbuatan orang-orang yang zalim. Itu dia punya makna dia. Ada siapa kemudian Allah Taala sebut apa dia? Laqad ibtaghul fitnah. Tak, kita baca waktu dulu. Kita baca waktu dulu. Siapa yang nak baca? Dia nak baca? Boleh sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradul khuruj, dan jika mereka mau berangkat bersamamu ke medan perang, la'addu lahu uddah. Nescaya mereka menyiapkan persiapannya, yakni tentunya mereka bersiap-siap. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, yakni sudah menjadi ketentuan bahawa Allah membenci jika mereka berangkat bersamamu, maka Allah melemahkan mereka, yakni mengakhirkan mereka. Dan firman-Nya, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu, yakni sudah menjadi ketentuan. Okey. Ini dalam ayat ini dibercakap juga tentang iradah, satu sifat yang ada pada Allah Taala, yakni sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Iradah maknanya Tuhan itu berkehendak. Berkehendak maksud berkehendak, Tuhan memilih kepada makhluknya salah satu daripada dua benda yang berlawanan. Nak pergi perang, tak mau pergi perang. Nak pergi menuntut ilmu, tak mau pergi menuntut ilmu. Tak. Allah Ta'ala berkehendak. Daripada kehendak Allah Ta'ala itu, kudrah Allah Ta'ala turut bertindak mengikut iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini kita dapat tengok di sana ada beberapa perkara, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada perkara yang disebut Allah yuri wa ya'mur wa yarda. Allah berkehendak, Allah suruh, dan Allah redha. Sekali lagi saya ulang. Allah berkehendak, Allah suruh, Allah redha. Dia suruh dengan redha ni tak boleh pisah. Benda Tuhan suruh mesti Tuhan redha. Allah berkehendak dan Allah suruh benda tu. Contohnya apa ni? Keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keimanan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah Taala suruh tak supaya jadi orang beriman? Suruh. Tuhan perintah supaya jadi orang beriman. Abu Bakar As-Siddiq beriman ke tak? Beriman. Sebab apa dia boleh beriman? Hakikat. Bercakap soal hakikat. Hakikatnya kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada benda yang Allah la yuri wa ya'mur wa yarda. Allah Ta'ala tak berkehendak, tapi Tuhan suruh dan Tuhan redha. Contoh apa dia? Contoh keimanan Abu Jahal. Abu Jahal beriman. Abu Jahal beriman ke tak Abu Jahal? Tak. Maksudnya Allah Ta'ala tak berkehendak dia tu jadi orang mukmin. Tuhan tak berkehendak dia jadi orang mukmin. Allah Ta'ala suruh ke tak? Suruh. Tuhan suruh Abu Jahal sebagai orang mukmin. Allah Ta'ala redha tak kalau dia jadi orang mukmin? Redha. Kalau dia jadi orang mukmin, Tuhan akan masukkan dia dalam syurga. Tetapi Allah Ta'ala tidak berkehendak. Sebab itu dalam perbahasan ilmu tauhid, berkehendak dengan suruh kena beza, berkehendak dengan redha kena beza. Adapun golongan Jabariyah, Jabariyah ni orang yang kata kita ni duduk di bawah tekanan Tuhan, tak ada pilihan. Mereka mengatakan apa-apa yang Allah Ta'ala berkehendak pada kita pasti Tuhan redha. Nampak lagi? Contoh kita buat jahat. Kita buat jahat ni kata Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala redha. Kita Ahlus Sunnah tak kata gitu.
Kita ahli sunnah mengatakan kalau kamu buat jahat, memang itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala berlaku. Tapi Allah Taala redha ke? Tuhan tak redha. Tapi macam kita sebut sebelum ni, tak boleh nak direct salah kepada Allah sebab Tuhan bentangkan di hadapan kamu itu pilihan. Betul lagi kita dah bincang pada minggu lepas tentang pilihan daripada niat tadi. Innamal a'malu binniyat, yang ulama bincang, bermula daripada dalam hati. Dan yang ketiga, ada perkara yang kedua-dua itulah, ada perkara Allah Taala tak berkehendak. Allah Taala tak berkehendak tapi Tuhan suruh, Tuhan redha. Jadi dua asas tu kita kena beza. Maka di sini ni macam kita bagi tahu, Allah Taala menciptakan iradah ni kehendak golongan munafik. Masa Tuhan cipta kehendak, sifat, Tuhan cipta seorang munafik, Tuhan cipta tabiat iradah yang ada dalam diri dia. Tabiat iradah manusia ni, peranan dia apa dia? Memilih kan? Pilih A ataupun B. Tuhan cipta tabiat tu dalam diri dia, tapi Tuhan tak pilih untuk dia. Tuhan mencipta tabiat itu secara menyeluruh dalam diri dia. Satu sifat iradah dia panggil, sifat memilih dalam diri kita. Ustaz Nabi ada iradah, Izzan ada iradah, Tuan Haji ada iradah, semua ada iradah kita. Kita boleh pilih A ataupun B. Tapi Allah Ta'ala pilih dah untuk kita? Tuhan tak pilih. Tuhan tak pilih sama ada awak akan mari TFD ke tak. Tuhan tak pilih, tapi Tuhan cipta tabiat. Persoalan, Allah Ta'ala dah tahu ke belum apa yang kita akan pilih? Dah tahu dah. Sebab apa Allah Ta'ala tahu? Aku yang cipta tabiat iradah kamu. Baiklah. Tapi Tuhan tak pilih. Kalau Tuhan pilih untuk kita secara satu, kita panggil paksaan. Tu orang paksa. Nampak? Tu orang paksa. Tuhan tak pilih. Tuhan serahkan kepada kita untuk memilih. Kita tengok ada iklan Tafaqquh Fiddin ataupun macam ni dalam sirah ni, dan perang Tabuk Nabi ajak, nak pergi ke tak mau pergi? Allah Ta'ala tahu belum orang munafik akan buat? Tuhan tahu. Aku cipta tabiat iradah. Tetapi dalam masa yang sama, manusia menyedari di hadapannya ada dua pilihan. Dia boleh bersiap untuk bergerak bersama dengan Nabi, dan dia boleh duduk di rumah dia. Dia rasa yang dia ada pilihan, dia merasai dia ada pilihan, maka dia memilih untuk duduk di rumah dia, dan benda dia pilih tu Allah Ta'ala dah pun tahu. Maka dia diberikan dosa dan pahala bukan atas dasar ilmu Allah, tapi atas dasar pilihan dia. Boleh jelas? Atas dasar pilihan dia. Bila dia mula memilih, wahai Rasulullah, izinkan kami nak pergi perang, kami tak mungkin nak pergi, ambillah piti sikit, kami tak pergi perang. Dia pilih dan dia bertindak. Bila dia bertindak, masa tu Allah Ta'ala ganjarkan dia dengan dosa dan juga pahala. Apa hikmahnya Ustaz? Hakikat sebenar. Hakikat sebenar serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya dia sahaja yang tahu apa hikmah sebenar daripada perbuatan dia. Daripada situ juga Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita antara hikmah yang kita boleh nampak. Kata Al-Imam Ibn Atha'illah, sawabiqul himami la tukhriqu aswarul aqdar. Segala cita-cita yang kamu dahulukan ke hadapan untuk kamu buat tak mampu mencari kota takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu nak, Tuhan buat benda yang dia nak. Tuhan buat benda yang dia nak. Okay. Kemudian boleh sambung lagi. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan alasan kebenciannya terhadap keberangkatan mereka bersama orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Jika mereka berangkat bersama kamu, nescaya mereka tidak menambah kamu selain daripada kerosakan. Okey, jadi kalau kita tengok tulisan yang italik tu, yang serong-serong tu, itu semua tafsiran daripada Al-Imam Ibn Kathir. Tafsiran daripada Imam Ibnu Kathir. Jadi dia kata apa dia? Dia kata kalau sekiranya kamu keluar, kamu tak akan menambah. Allah Ta'ala tahu apa hikmah. Apa hikmah Allah Ta'ala tak izinkan berlakunya orang munafik keluar berperang. Tuhan dah tahu apa dia. Mereka tak akan menambah kepada kamu melainkan kerosakan. Sebab itu perkataan illa di sini kuat. Sebagai contoh kita kata, tidak ada mana-mana orang yang hadir dalam TFD melainkan Izzan. Maksudnya tak ada sungguh semua orang melainkan seorang saja.
Bolehlah. Tak ada orang yang mari melainkan seorang saja. Allah Ta'ala kata mereka tidak, nampak Tuhan mulakan dengan perkataan tidak, mereka tidak menambah kepada kamu melainkan kerosakan. Maksudnya keluarnya orang munafik kepada peperangan ini tak menambah apa-apa manfaat langsung, melainkan satu, dia tambah buruk, dia tambah benda buruk. Sebab itu kalau kita jumpa perkataan illa, dia didahului dengan penafian, itu memiliki makna yang kuat, dipanggil isbat, menetapkan. Contoh macam kita sebut dalam perkataan tauhid kita, la ilaha illallah. Tidak, nampak? Ma pun menafikan, la pun menafikan. Tidak ada Tuhan melainkan. Maksudnya tak ada Tuhan. Ustaz, Tuhan yang ada keliling kita. Sebab tu ulama kata la ilaha, maksudnya tak ada Tuhan yang layak disembah dengan hakikat sembahan melainkan Allah. Yang dakwa-dakwi Tuhan tu banyak, tapi yang disembah dengan hakikat sembahan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi illa yang didahului dengan perkataan nafi, huruf nafi, dia memiliki makna yang kuat. Okey. Kemudian dia kata kerana mereka adalah para penakut, lalai serta lemah. Wala'autuhum khilalakum yab'unakumul fitnah. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk menimbulkan kekecauan di antara kamu. yakni mereka akan berlarian dengan menyebabkan adu domba, kebencian dan fitnah di antara kamu. Okey, persoalan di antaranya kata pengarang kita, punca orang munafik ni tak nak keluar perang kerana mereka ni penakut dan lemah. Persoalan, adakah orang mukmin tak ada langsung rasa takut? Adakah orang mukmin tak ada langsung rasa lemah? Jawabnya ada. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Pastilah kami akan menguji kamu yang pertama dengan khauf. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf, kata Allah Ta'ala. Takut itu merupakan satu ujian yang aku berikan kepada kamu. Apa yang membezakan orang mukmin dengan orang munafik? Orang munafik takut dalam keadaan tidak ada sesuatu yang boleh mengangkat semangat dia. Kenapa? Tuhan bagi golongan orang munafik bukan Allah. Munafik ni hakikatnya kafir. Sebab itu hati-hati kita dalam mengatakan orang munafik. Kita nak kata perangai macam munafik tak boleh lagi. Tapi nak kata orang tu confirm dia munafik. Munafik ni kafir. Dalam hati dia penuh kebencian pada Allah dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dia bermuka-muka di hadapan Nabi SAW. Jadi orang munafik tak ada satu benda yang boleh mengangkat semangat dia, yang boleh membentengi semangat dia. Sebab dia semata-mata bertuhankan kepada dunia. Jadi bagi dia, bila kena pergi perang, takut, benda yang boleh mendorong dia tak ada apa dah. Orang beriman takut, Allah ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kami. Kami ni daripada Allah. Inna lillah, kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sama ada kami suka ataupun tidak, kami akan dikembalikan pada Allah. Cuma cara macam mana Allah Ta'ala tentukan kami kembali, kami pun tak tahu. Jadi benda yang Allah Ta'ala suruh kami jalan walaupun kami takut. Itu beza ni. Dua-dua takut, tapi takut orang beriman dibentengi oleh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan mereka jadi berani. Mereka jadi orang munafik tak ada apa yang boleh mendorong. Sebab dia tidak ada iman. Tuhan dia adalah dunia. Ini beza antara kedua takut ini. Okay. Kemudian dia kata apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Fikum sama'un lahum. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengar perkataan mereka. Yang ini terdapat orang yang taat kepada mereka, mempercayai perkataan mereka dan meminta pendapat mereka, meskipun orang tersebut tidak mengetahui keadaan mereka. Maka yang demikian itu akan menimbulkan terjadinya kekacauan dan kerosakan yang besar di barisan kaum muslimin. Ini hikmah Allah Ta'ala tak bagi mereka keluar. Sebab ada hak kita kata akal dia cetek. Tak mau dengar pegangan wahyu. Allah Ta'ala kata dah jangan. Hak baru-baru masuk Islam nak juga minta pendapat daripada golongan munafik ni. Orang munafik ni dia akan keluarkan pandangan berdasarkan kepada apa dia? Keuntungan peribadi dia.
Dia akan bagi pandangan berdasarkan kepada keuntungan peribadi, bukan keuntungan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, kemudian Allah Ta'ala memberitahu akan kesempurnaan ilmunya. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Okey. Alim daripada perkataan ilmu. Alim bermaksud Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Jadi bila kita sebut ilmu, apa maksud ilmu? Iaitu nyata segala sesuatu pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia segala sesuatu tu? Nyata segala perkara yang wajib pada pengetahuan Allah. Wajib dia apa dia? Tuhan tahu segala benda A sampai Z secara detailnya tentang diri dia dan kesempurnaan diri dia. Tuhan ada ilmu tentang diri dia. Bila lagi Tuhan ada ilmu? Sejak azali, qadim. Ilmu Allah Ta'ala tak ada titik mula, sedia tahu. Adapun ilmu kita berasal daripada tak tahu kepada tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kadang kita jumpa dengan mana-mana orang yang mengajar tauhid. Dia kata, tuan-tuan, ni banyak ni tersebar kat Kuantan pun tersebar ni. Dia kata Allah Ta'ala ni nakkan kebaikan sahaja pada diri kita, tetapi kita yang memilih untuk masukkan diri kita ke dalam neraka Allah. Dah dengar ada ayat ni? Dah. Allah Ta'ala nakkan kebaikan pada diri kita, tapi kita yang memilih, yang berkehendak untuk memasukkan diri kita ke dalam kejahatan. Seolah-olah macam mana berlaku? Allah Ta'ala berikan kita kudrah, power pada kita. Tuhan berikan kehendak pada diri kita. Saat kita memilih tadi itu, Tuhan tak tahu lagi benda yang kita nak buat. Boleh faham? Tuhan tak tahu lagi benda yang kita nak buat. Tuhan nakkan kita jadi baik, tapi kita pilih buat maksiat. Rupanya lain daripada benda yang Tuhan tahu. Nampak? Ada masalah tak pada pemahaman tentang ilmu Allah? Ada. Seolah-olah Allah Ta'ala baru tahu benda yang kita nak pilih. Aku nak dia ni jadi baik, mamat ni. Buat apa dia buat jahat? Ilmu Allah Ta'ala ada mula. Tu ilmu makhluk gitu tu. Ilmu Allah Ta'ala sedia tahu sejak azali. Allah Ta'ala nakkan kita jadi baik, tiba-tiba kita buat jahat. Bermaksud kehendak kita boleh membatasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sifat Allah Ta'ala yang terbatas kat situ. Yang pertama ilmu Allah, yang kedua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sebut wallahu ala kulli syai'in qadir fa'alun lima yurid. Aku akan buat benda aku nak. Semua setiap perkara aku mampu buat berlaku. Tiba-tiba kita faham macam tu. Salah faham macam tu. Jadi sebab itu, yang pertama Allah Ta'ala tahu sejak azali tentang diri dia sendiri. Yang kedua, Allah Ta'ala tahu segala perkara yang mustahil. Tuhan tahu yang dia tak ada anak. Tuhan tahu yang tidak ada kuasa yang setanding dengan diri dia. Itu semua perkara mustahil, kan? Dan Allah Ta'ala tahu tentang perkara yang jaiz, yang harus. Aku dah tahu belaka dah. Makhluk-makhluk ni dengan tabiat iradah yang aku buat pada dia, dengan kudrah dia, aku tahu benda dia akan buat akan datang. Tapi Tuhan tak pilih lagi. Tuhan cipta dunia, Tuhan cipta gini, Tuhan cipta A, Tuhan cipta B. Dia memilih. Masa dia pilih tu Allah Ta'ala tahu dah. Tahu dah. Aku tahu dah. Aku ciptakan wujudnya peperangan Tabuk. Aku tahu dah siapa akan keluar perang, siapa tak keluar perang. Allah Ta'ala tahu tentang perbuatan orang-orang yang zalim. Jadi orang munafik juga di sini digelar mereka ini dengan orang yang zalim. Sebab apa zalim? Sebab maksud zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Itu makna zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Allah Ta'ala berikan anggota tubuh, berikan tangan, berikan nikmat, berikan harta benda, berikan anak pinak, kenikmatan dunia, supaya digunakan benda tu pada jalan yang Allah Ta'ala redha. Tapi sekarang dia mengingkari arahan Allah. Kerana tu orang yang munafik juga dipanggil orang zalim. Jadi dipanggil munafik sebab apa? Munafik sebab sikap mereka ini talam dua muka, tu panggil munafik. Sebab apa panggil zalim? Sebab perbuatan mereka tidak menepati kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil juga dengan zalim. Dan orang munafik juga dipanggil dengan fasik. Kita akan jumpa sekejap lagi. Sebab apa panggil fasik? Sebab buat jahat. Buat benda yang Allah Ta'ala murka ni, maksudnya buat jahat. Bila buat jahat dipanggil juga dengan fasik. Jadi orang munafik dipanggil juga dengan munafik kerana bermuka-muka tu dipanggil munafik. Dari sudut tu. Buat apa panggil zalim?
meletakkan nikmat Allah Ta'ala pada tempat yang tak sepatutnya. Tuhan bagi nikmat ni supaya kamu gunakan nikmat ni pada jalan Tuhan redha. Kamu letak pada bukan tempat ni, dipanggil sebagai zalim. Tak. Kamu letak tu pula pada tempat yang jahat, tempat yang Allah, tempat maksiat, dipanggil juga dengan fasik. Jadi 3 sifat ni ada pada mereka. Okey, kemudian dia kata apa dia? Allah mengabarkan bahawa Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Seandainya hal itu terjadi, bagaimanapun juga ia terjadi. Untuk itu Allah SWT berfirman, "La kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Dan jika berangkat bersama kamu, nescaya mereka tidak menambah selain kerusakan. Maka Allah mengabarkan tentang keadaan mereka. Bagaimana jika mereka ikut berangkat, meski demikian mereka tidak berangkat juga. Ini ilmu Allah Ta'ala tentang benda yang belum berlaku. Nah, kalau mereka berangkat sekarang ni, tak berangkat pun tak terjadi pun benda tu tak terjadi. Tapi Allah Ta'ala khabarkan kepada kita tentang ilmunya yang akan datang. Apakah ilmu aku? Kalau kamu nak tahu, mereka kalau mari tak menambah kebaikan melainkan keburukan sahaja mereka menambah. Khabal maknanya fasad. Khabal maknanya fasad, yakni kerosakan, kemusnahan. Okey, kemudian sebagaimana firman Allah SWT, "Walau ruddu la'adu liman hu'an wa innahum lakadzibun." Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Okey, jadi pengarang kita Al-Imam Ibn Kathir, dia bawa satu ayat yang lain nak menunjukkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masa hadapan. Nampak? Apakah ayat dia? "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Orang munafik ni dia dah mati. Kalau aku kembalikan dia atas muka bumi, perangai dia sama juga. Benda kembali dah? Tak akan kembali dah. Tapi kalau dikembalikan, andai kamu gambarkan iftiradi, kamu gambarkan pada akal kamu dia kembali, itu perangai. Itu adalah perangai yang ada pada diri golongan-golongan munafik ini. Okey, kemudian dia kata masih cukup banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Okey, tengok dia kata laqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur. Apa maksudnya? Sesungguhnya ibtaghu, mereka mengharapkan. Ibtagha maksudnya mengharap. Ibtaghu ramai. Mereka mengharapkan al-fitnah, yakni huru-hara ataupun kekacauan, min qablu, daripada sebelum itu lagi. Sebelum apa? Iaitu sebelum daripada mereka keluar berperang lagi. Sebelum keluar perang mereka mengharapkan. Wa qallabu lakal umur, dan mereka boleh apa dia? Taklib, asal maknanya terbalikkan. Terbalikkan maksudnya mereka mengubah keadaan daripada keadaan damai, kesatuan orang mukmin menjadi huru-hara. Itu maksud taklib. Qallaba wa qallabu, mereka boleh menterbalikkan, mereka boleh mengucar-ngacirkan untuk engkau al-umura, iaitu urusan umat Islam. Hatta ja'al haqqu, hingga mana datanglah kebenaran daripada Allah Ta'ala, yakni pertolongan daripada Allah. Wa zahara amrullah, dan menanglah urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum karihun, dalam keadaan mereka membenci. Orang munafik ni, makin orang Islam naik berkembang, makin dibenci. Itu sikap orang munafik. Sebab apa? Dia tak nak terikat dengan undang-undang Tuhan. Ini sikap yang ada pada golongan munafikin. Benda ni bukan berlaku zaman Nabi je, panduan akhir zaman sampai ke zaman timbulnya Al-Masih Ad-Dajjal nanti. Ginilah akan berlaku. Orang munafik memang dia tak sukakan kepada kebenaran. Tapi Allah Ta'ala kata apa dia? Datangnya mereka, kebenaran akan lawan mereka. Kemudian dia kata apa dia? Allah berfirman, silakan Haji. Allah berfirman seraya memberikan dorongan kepada Nabi-Nya untuk tegar dalam menghadapi tindakan orang-orang munafik. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan, dan mereka mengatur berbagai tipu daya untuk merosakmu. Jadi sejak dahulu mereka telah memeras otak dan pikiran mereka untuk memperdaya dan para sahabatmu, serta untuk menghilangkan dan memadamkan cahaya Islam.
Pada masa itu Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, di mana beliau dimusuhi oleh seluruh orang Arab serta diperangi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang berada di kota Madinah. Kemudian ketika Allah memberikan kemenangan pada perang Badar dan meninggikan kalimatnya, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya berkata, perkara ini telah diarahkan. Mereka ini masuk Islam secara lahiriah saja. Setiap kali Allah memberikan kemenangan pada Islam dan kaum muslimin, mereka selalu marah, sedih dan benci. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta jaa al-haqqu wa dhahara amrullah wa hum karihun, sehingga datanglah kebenaran dan menanglah agama Allah sedangkan mereka tidak menyukainya. Okey, itu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia merupakan kepala kepada golongan munafik. Kepala paling besar sekali Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni biasa kat sembahyang belakang Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi apa yang dia nak ceritakan di sini tentang bagaimana orang-orang munafik ni Allah Taala bongkar dalam siri surah At-Taubah ini. Mereka ni sebenarnya memusuhi kamu, laqad bataghul fitnah. Sesungguhnya Allah Taala datangkan dengan perkataan qad. Qad ini kalau masuk kepada fi'il madhi, antara maknanya adalah litahqiq, untuk menyatakan sungguh. Sungguh-sungguh benarlah mereka ni telah menuntut, memahukan huru-hara pada kamu wahai Rasulullah, kebencian pada kamu wahai Rasulullah. Sebab itu antara musuh-musuh Nabi SAW bila Nabi masuk ke Madinah, orang Arab ni ada, tapi tak banyak sangat. Sebab tu kita dengar orang Arab ni, sebab kita dah sebut sebelum ni, mereka diedukasi, mereka dididik oleh puak-puak Yahudi. Yahudi kan selalu sebut nama Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Mereka dah biasa dengar nama Nabi. Antara orang yang benci Nabi pertama Yahudi. Yahudi pun sama perangai macam munafik. Yahudi pun sebahagian mereka boleh digolongkan sebagai nifaq. Sebab apa? Mereka jual nama Nabi sebelum ni, tetapi mereka tak beriman dengan Nabi akhir zaman. Dan yang kedua, ada munafik di kalangan orang Arab. Munafik di kalangan orang Arab. Ni di kalangan orang Arab ni kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan main-main nama Abdullah. Dia lah bapa munafik. Okey. Kemudian dia Arab. Abdullah bin Ubay bin Salul dia seorang Arab. Okey. Jadi ada beberapa golongan yang musuh dengan Nabi. Yang pertama ada Yahudi. Ada di kalangan Yahudi. Yang kedua ada di kalangan orang Arab kafir. Orang Arab kafir. Dia kelompok yang paling besar di Madinatul Munawwarah adalah Arab. Dua suku kaum yang paling besar adalah Aus dan juga Khazraj. Ini dua suku kaum Arab yang paling besar. Yahudi ni dia minoriti, tapi Yahudi ni cukup dimuliakan oleh golongan Madinah, sebab golongan Madinah panggil mereka Ahlul Kitab. Sebab tu kita baca Quran, kita biasa dengar ya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni maksudnya pemegang PhD lah mudah-mudahan. Kan? Orang yang memiliki ilmu, ahli kitab, orang yang menguasai kitab-kitab yang terdahulu, ilmuwan-ilmuwan. Jadi ini di kalangan golongan Yahudi, dan mereka juga menguasai perniagaan. Ini di kalangan orang Yahudi. Okey. Kemudian kita sambung sikit lagi daripada ayat yang seterusnya. Okey, apakah faedah yang boleh diambil daripada ayat ni lagi? Jadi saya ambil daripada tafsir yang lain, tafsir Al-Munir, kata pengarang. Jadi yang pertama sekali, orang munafik meninggalkan persediaan untuk keluar berperang. Ini merupakan apa dia? Sejelas-jelas dalil mereka tak mahu keluar berperang bersama dengan orang-orang mukmin. Ini yang pertama lah. Itu merupakan takdir juga, kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nak menunjukkan kalau sekiranya orang munafik bersama dengan orang Islam, seperti mana kita sebut tadi, dia akan membawa kepada mafsadah ataupun kerosakan yang lebih besar, kerosakan yang lebih besar. Dan yang ketiga, nak menunjukkan keluar berperang ini merupakan arahan yang wajib daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu Tuhan cela puak-puak munafik apabila meninggalkan perbuatan ini. Pada ketika itu Nabi merupakan waliyul amri, pemerintah yang paling tinggi. Bila Nabi arah, maka kena keluar. Tambahan pula, Nabi ni dapat arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi mereka mengingkari. Okay, kemudian kita tengok ayat yang seterusnya, ayat yang ke-49 kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون Sadaqallahul Aliyyul Azim. Okey. Ayat ini daripada 49 sampai ke 52, dan kita boleh bagi satu tajuk, Intihalul munafiqin a'dharan ukhra, iaitu reka cipta idea daripada orang munafik untuk menyatakan keuzuran mereka yang lain. Tadi sebahagiannya dia kata apa dia? Sebahagian daripada keuzuran yang disebut tadi tu kan. Dia minta apa dengan Nabi tadi, dia kata okey, ni sebahagian daripada keuzuran yang mereka nyatakan. Dan kegembiraan mereka apabila orang mukmin ditimpa dengan keburukan. Kegembiraan mereka apabila orang mukmin ditimpa dengan keburukan. Ini tajuk yang boleh kita letak daripada ayat 49 hinggalah ke 52. Jadi hukum tajwid kita tengok secara ringkas. Wa minhum, nun mati bertemu dengan ha, hukumnya izhar halqi, tak boleh baca wa minhum, tak boleh wa minhum. Kemudian minhum hukumnya mim bertemu mim
Boleh sebut idgham mislain ke idgham syafawi, ni satu betul. Betul belaka dua-dua. Tak syafawi kerana huruf mim tu adalah huruf bibir kan. Mislain kerana dua huruf yang sama. Dia bila dua huruf yang sama bertemu tak mesti jadi idgham. Kadang-kadang dia mislain sahaja. Kadang-kadang dia idgham mislain. Kan. Okey. Kemudian wa minhum may, nun mati bertemu ya, hukumnya idgham ma'al gunnah. May yaqul lu'dhalli, jangan baca lu'dhalli yang macam itu. Lu'dhalli, dia tidak ada qalqalah. Tak, huruf za, jaga huruf za. Orang kita ni selalu tak jaga huruf za. Tak, yaqulu za dia baca. Yaqulu. Tak, siratal lazi. Tak habis-habis bunyi zi, ladzi, za. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Tu kena dengung. Sebab apa kena dengung tu? Ada nun yang bertasydid ataupun wajibul gunnah kan. Taftinni ni nak coba harakat ni. Ada gambar ombak nak coba harakat kalau berhenti. Berhenti 2, jangan baca sampai 6 ataupun 5. Sebab apa? Sebab dekat situ tak jadilah mat jaiz munfasil sebab kita berhenti kan. Kita berhenti. Kalau kita sambung barulah jadi mat jaiz. Kalau kita sambung boleh jadi wala taftinni ala, boleh baca panjang. Kalau kita berhenti jadi mat asli je lah. Taftinni, 2 sahaja. Ala fil fitnati saqatu, ta, jangan saqatu tebal. Wa inna nun tasydid dengung, tak jahan dengung, la muhitatum. Tu pun apa tu? La muhitatum, bukan ikhfa syafawi tu, jangan tukar tu. La muhitatum tu iqlab, hukum ni iqlab. Sebab apa? Dia asalnya la muhi. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah jumpa mim kecil tu dia asalnya adalah tanwin. La muhitatun, tun. Asalnya tatun. Tapi bila tanwin bertemu dengan ba dalam mushaf Rasam Uthmani, dia ubah terus pada mim kecil. Supaya kamu bunyikan dengan bunyi iqlab. Jadi la muhitatum bil kafirin. Kemudian in tusib qalqalah, in ikhfa, tusib ka hasanatun tasuhum. Wa in tusibka qalqalah musibatun, itu idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu dengan ya. Yaqulu, jangan baca yaqulu, qaf, yaqulu qad akhadna amrana. Yang tu boleh 4 harakat. Na amrana min qabl. Kalau nak berhenti dekat qabl tu boleh, tapi bunyikanlah min qabl. Kalau nak sambung min macam biasalah, min qablu wa yatawallaw wa hum. Law tu jangan dengung dah, jangan baca wa yatawall, salah. Wa yatawallaw wa hum farihun, mad arid lisukun. Qul lay, hukum dia qul lay tu. Idgham, yang tu tak ada dengung tu kan. Qul lay, idgham lay, nun mati bertemu ya, idgham ma'al gunnah. Lay yusibana, hukum mat jaiz muttasil, munfasil dah. Yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ma'arid sukun. Qul hal tarabbasuna bina'i, illa mad jaiz munfasil, boleh baca 245, setengah kata 246. Ihdal husnayain, yain, hukum apa? Yain maddulin, ini baru madlin. Kadang-kadang orang maliki yaumiddin, kita kata yaw tu hukum apa dia? Dia kata madlin, dia kata. Mana ada madlin situ, mana? Kalau madlin kita kena baca gini, maliki yaumiddin. Itu baru mad. Mad tu kan panjang, 2
dua rakaat. Jadi kat situ berlaku lin saja, tak berlaku mat. Sifat lin ada yau, tapi mat tak ada. Mat lin berlaku ketika mana waqaf ni ihdal husna yain kan. Wa nahnu natarabbasu bikum ay, samalah banyak sangat idgham ma'lunah. Yusibakumullahu bi'adzabim, tanwin bertemu dengan mim, hukum idgham ma'lunah. Adzabim min ain, nun mati bertemu ain, hukum izhar, tak ada dengung situ. Nun mati bertemu dengan ain, tak ada dengung, tak boleh baca min indihi, hi hukum hi, min indihi hukum mat silah mutawassitah mat silah tawilah. Mat silah tawilah ni dia berlaku pada hak dhamir, ha kata ganti nama tu, nya tu. Kalau dia bertemu dengan hamzah lepas pada dia tu, dia jadi panjang. Jadi kita panggil mat silah panjang, mat panjang tu bahasa Arab dia panggil tawilah. Mat silah pendek dia panggil qasirah, tu je. Min indihi au, sebab ada hamzah tu kan, jadi panjang lepas pada dia tu. Min indihi au bi aidina fatarabba, bi aidina berapa harakat nak baca tu? Tu ma'arid disukun ke tak tu? Dua rakaat. Apa dalil di mat asli bukan ma'arid disukun? Sebab kita berhenti atas huruf mat yang asli, betul tak lagi? Au bi aidina, huruf mat tu memang huruf mat. Tak, kita tak berhenti atas huruf yang lain. Macam farihun, boleh kita tengok farihun yang atas tu. Wa hum farihun, karihun, yang tu kita mematikan huruf belakang sekali yang asalnya dia hidup, asal dia hidup, asal karihuna, asalnya gitu, tapi kita berhenti karihun. Tu dipanggil mad arid lisukun tu, dia baca 246 tu ya. Ni memang mad asli. Fatarabbasu inna, hukum mad jaiz, mad jaiz munfasil. Inna hukum wujubul gunnah. Ma'akum hukum idgham mislain boleh lagi, idgham syafawi pun boleh, jangan duk balah lah. Mutarabbisun, mad arid lisukun. Dia jadi mad arid lisukun sebab asalnya mutarabbisuna, tapi kita matikan nun. Jadilah mad yang datang kerana sukun, mad baru. Okey. Habis di situ, tajuk macam kita bagi tadi. Okey, siapa yang kita tengok wa minhum, kata pengarang, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada di kalangan mereka itu, wa minhum, sebahagian mereka itu, sebahagian daripada puak-puak munafik ini, man, iaitu orang. Man adalah orang. Yaqul, yang mereka berkata, i'zan li. I'zan ini daripada perkataan azina ya'zanu, i'zan, maksudnya beri izinlah. Dipanggil fi'il amar, fi'il perintah, kata perintah. I'zan li, engkau beri izinlah li, untuk aku. Diminta dengan siapa ni? Rasulullah. Engkau i'zan, engkau beri izinlah. Sebagai contoh, seorang budak jumpa saya, ya ustaz, i'zan li lil khuruj ila al hammam, beri izin pada saya untuk keluar ke tandas. I'zan li. Jadi sekarang ni dia minta izin. I'zan li ya Rasulullah, berilah izin, kebenaran pada aku ya Rasulullah. Wala taftinni, kebenaran apa? Supaya tak pergi perang. Wala taftinni, tak, jangan engkau menyebabkan aku ini tertimpa fitnah. Fitnah ni huru-hara. Fitnah apa kat sini? Kat sini fitnah wanita. Kan nak perang dengan Rom ni. Tak, dia kata Rom ni kan orang comel-comel, putih-putih. Tak, jadi puak-puak munafik ni bagi alasan, dia kata, kami ni, aku ni kalau aku tengok, wahai Rasulullah, tengok perempuan-perempuan Rom, aftatin, dia kata, aftatin anhum, anhun, aku akan terpesona dengan kecantikan mereka, menyebabkan syahwat aku naik. Dia kata. Dan jadi sebab tu dia tak ambuh,
Tak rugi. Alasan hak dia reka ni. Ni antara alasan hak pok-pok munafik ni reka. Wala taftini, konon-konon jaga agama lah. Konon-konon jaga mata lah konon-kononnya. Jadi pok-pok ni bagi alasan gitu. Wala taftini wahai Rasulullah, jangan datangkan fitnah kepada aku. Ala fil fitnati saqatu, kata Allah Taala. Ala ni huruf istiftah. Ketahuilah fil fitnah, dalam fitnah itu mereka telah pun jatuh. Maksudnya mereka konon-konon nak lari daripada fitnah huru-hara. Sebenarnya mereka telah pun berada dalam kancah fitnah, yakni kancah huru-hara. Maksudnya apa dia? Huru-hara kerana mereka melawan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita dah tahu fitnah ni banyak makna. Maksudnya mereka berada dalam fitnah Allah, yakni kemurkaan Allah. Bila mereka bagi alasan tak mau keluar perang tu, hum fil fitnati saqatu, mereka dah berada dalam fitnah sebenarnya. Mereka dah berada dalam huru-hara, yakni azab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin, dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar meliputi orang kafir. Arah depan, arah kiri, arah kanan, arah belakang, tak ada tempat mereka nak lari. Mereka berada dalam keadaan bersangatan takut. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa lagi? In tusibka hasanatun. Macam mana pok-pok ni punya perangai tu? Nampak Allah Ta'ala sebut wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Lepas Tuhan cerita perangai golongan munafik ni, Tuhan kata neraka itu benar-benar melingkari orang-orang kafir. Nampak? Jadi munafik dekat sini kafir ke tak ni? Kafir ni. Munafik di sini adalah kafir. Ini bukan orang yang sekadar berperangai macam orang munafik. Hak ni memang munafik totok dia panggil. Hak ni munafik ni kafir di sini. Sebab Allah Ta'ala kata sesungguhnya neraka tu benar-benar meringkungi orang-orang kafir itu. Kafir di sini merujuk pada cerita apa? Cerita hak minta izin dengan Nabi tak mau pergi perang ni tadi tu. Kan? Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa dia? In tusibka hasanatun tasuhum, jika, in huruf syarat, jika menimpa akan engkau kebaikan, tasuhum, mereka akan rasa gundah gulana. Kalau dia dengar Islam menang ke tak menang, Allah serabut perut. Jadi serabut perut tak, jadi rasa nak berak, tak sedap hati tak, jadi menor je sampai kat sebulan. Dia jadi gitu. Walaupun nafik dia tak boleh. Dia tak boleh dengar. Dia jadi mulah perut bila dengar orang Islam menang. Hak dia nak dengarnya orang Islam apa kerah dia nak dengar. Tak kena pijak rapat tanah. Hak tu hak dia nak dengar. Dengar Islam menang, intusibka hasanatun tasuhum, mereka akan benci sebenci-bencinya. Benci sungguh. Wa intusibka musibatun, dan jika menimpa akan engkau musibah, yaqulu qad akhadna amrana, mereka berkata sesungguhnya kami sebelumnya telah memerhatikan urusan kami, tidak pergi berperang. Sebab tu akhadna amrana, betul dah keputusan kami ambil tu. Dia kata bapak ni sebab tu kami tak mau keluar perang, kami tahu dah tak menang, dia Muhammad tak menang. Kan? Kami tak mau keluar perang. Kemudian wa yatawallau, lepas pada mereka mengungkapkan kata-kata macam tu, orang sembang bila dia tanya keputusan, puak Muhammad menang ke tak? Tak menang, kalah. Tu kami tak mau pergi, kami tahu dah lagi tu. Dia pun berpaling. Farihun, suka. Muju molek baru. Farihun. Farih maksudnya, farihun dalam atas wazan fa'ilun, salah satu daripada wazan mubalaghah. Mubalaghah ni bersangatan suka, bukan suka biasa-biasa. Macam perkataan hadir, orang yang berwaspada. Kalau hadirun, orang yang bersangatan waspada. Kalau farih, orang gembira. Kalau farihun, orang yang sangat-sangat gembira. Ini salah satu daripada wazan hyperbola, makna yang menunjukkan makna yang banyak. Ada beberapa bentuk bongkah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada makna yang bersangatan. Antaranya tadi apa dia kita sebut tadi tu? Antaranya sama' atau wazan fa'al. Sama' antaranya perkataan atas wazan fa'ilun, farihun, bersangatan
Suka telajak. Lepas paling beritahu tu Allah suka benar. Tak buat parti bila orang Islam kalah. Lalu Allah Taala apa dia kata dia? Qul, katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak sama sekali menimpa pada diri kami, yakni orang beriman, illa ma kataballahu lana huwa maulana, melainkan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi kami, dan dia adalah maulana, adalah apa dia? Pemerintah kami, yakni pengurus kepada urusan kami. Wa 'ala Allah, dan ke atas Allah Ta'ala lah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah, lam di situ dipanggil lamul amri, lam perintah. Lam perintah. Macam mana kita nak tahu lam perintah ni masuk? Kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran, lam yang masuk pada fa'il mudhari'. Lam itu masuk pada fa'il mudhari' dan dia menjazam ataupun mematikan fa'il. Asalnya falyatawakkal, asalnya baris macam tu, falyatawakkal. Tapi bila bertemu dengan alif lam yang sebelah dia tu, jadi lam tu jadi baris barah. Falyatawakkalil, asalnya mati lam tu. Falyatawakkalil mu'minun. Lam itu dipanggil lam apa? Lamul amri, lam perintah. Dan hendaklah mereka itu bertawakal, orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi lam perintah macam perkataan wal takun dalam Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok daripada orang beriman yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tu dipanggil lam perintah, masuk pada fa'il mudhari'. Okey. Kemudian habis ayat tu. Okay, siapa nak baca tafsir boleh sila. Terima kasih. Daripada ayat yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata kepadamu, wahai Muhammad, azanli, izinkan aku tidak ikut berperang, wala taftinni, dan janganlah kamu menjadi terjumus dalam fitnah dengan berangkat bersamamu kerana kecantikan wanita Romawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bin fitnati saqatu, ketahuilah bahawa mereka telah terjumus ke dalam fitnah. Yani mereka telah terjumus ke dalam fitnah dengan perkataan mereka itu, seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq daripada Al-Zuhri, Yazid bin Ruman, Abdullah bin Abu Bakar, Ashim bin Qatadah dan lain-lain. Mereka berkata, yang tu Asim bin Qatadah. Suatu hari ketika sedang mempersiapkan diri, Rasulullah SAW berkata kepada Jadi bin Qais. Nama sebenarnya Jad bin Qais. Nama dia Jad. Saudara Bani Salamah, hai Jad, apakah kamu ikut serta dalam memerangi Bani Al-Ashraf? Sebenarnya Bani Al-Asfar. Al-Asfar, iaitu golongan yang berkulit kuning, putih. Orang Rom kan? Orang Rom putih kan? Bangsa Rom, Bani Asfar. Ia menjawab, ya Rasulullah, berilah keringanan kepadaku dan janganlah engkau menjerumusku ke dalam fitnah. Demi Allah, orang-orang telah mengetahui bahawa tidak ada yang lebih tertarik terhadap wanita selain aku. Aku khawatir jika aku melihat wanita Bani Al-Ash, aku tidak bisa menahan diri. Okey, tak bisa menahan diri maksudnya tak boleh kawal syahwat. Dia bagi alasan gitu. Dia bagi alasan gitu. Konon-konon nampak soleh lah. Depan Nabi. Tak, dia kata Rasulullah, tak, wala taftinni. Tak, minta maaf lah wahai Rasulullah. Tak, izinlah aku. Izinlah aku bagi tak pergi perang. Aku bagi pitih. Sebab orang munafik ni masa dulu kebanyakan mereka nak tutup kemunafikan mereka itu, mereka nak bagi duit ke Nabi. Bagi duit tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala, qul anfiqu taw'an aw karha. Kamu berinfak. Sebab tu Tuhan sebut tentang infak orang munafik. Orang munafik infak. Tapi Tuhan kata, kamu infak dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa, Tuhan tak terima amalan kamu. Sebab apa? Sebab mereka kafir. Nampak? Kalau orang fasik, Tuhan terima lagi. Orang fasik, orang yang
membenarkan Allah Ta'ala, orang yang beriman dengan Allah. Bila dia buat dosa, dia tahu dia buat ni benda yang menyalahi arahan Allah, tapi dia rasa tak boleh tahan nak buat kot dosa, dia kata. Tapi dia masih beriman, mengakui Tuhan adalah Tuhan kita, Muhammad adalah orang yang membawa wahyu Allah. Ini dipanggil fasik, orang mukmin. Fasik golongan munafik ini fasik kafir. Bermaksud pada munafik ni terhimpun berapa sifat? Munafik, nifaq, lagi zalim, lagi zalim, fasik, lagi kafir. Nampak? Kafir. Mereka dalam hati mereka ini adalah kafir. Orang mukmin sekadar fasik. Orang mukmin ada di kalangan kita ni sekadar dia fasik. Dan ada di kalangan orang mukmin ini sikap mereka seperti golongan munafik. Bukan munafik, sikap macam golongan munafik. Perangai macam golongan munafik. Jadi ini pun di antara orang-orang yang melakukan maksiat tapi tak sampai jadi kafir. Sebab apa? Infak mereka tadi, mereka suka infak. Bila mereka tak mau pergi perang, mereka akan infak. Infak mereka tu Allah Ta'ala tolak yang pertama, kerana mereka nak tutup kufur mereka. Mereka nak tutup kufur mereka. Yang kedua, memang dalam hati mereka benci kepada Allah. Tolak Tuhan. Jadi perbuatan orang kafir ada nilai dari sisi Allah Ta'ala? Tak ada nilai. Perbuatan orang kafir tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ni soalan antara soalan orang mau tanya lah. Ustaz, macam mana dengan orang kafir yang buat baik atas muka bumi? Orang Islam yang buat jahat. Lalu orang Islam dapat masuk syurga, orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Di manakah keadilan Allah? Dia kata. Yang pertama sekali, bila kita nak mempersoalkan keadilan Allah, boleh saya cerita sikit tentang ni? Bila kita nak mempersoalkan tentang keadilan Allah, kita kena faham tunjang dulu. Apa maksud adil? Adil maksudnya meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itu maksud adil. Kita ahli sunnah wal jamaah beriman, berpegang teguh Allah Ta'ala bagi pahala dosa syurga neraka itu semata-mata atas dasar keistimewaan dan keadilan Allah. Tuhan bagi kita syurga, apa dosa kita? Keistimewaan daripada Allah. Tak ada siapa-siapa boleh paksa Allah Ta'ala. Kalau orang buat baik, Tuhan nak masukkan dalam neraka, boleh tak? Itu keadilan ke tak bagi Allah? Keadilan ke tak bagi Allah? Adil. Sebab apa adil? Allah Ta'ala memperlakukan sesuatu yang berada dalam miliknya secara mutlak. Apa masalah? Betul tak? Allah Ta'ala memperlakukan sesuatu yang berada dalam miliknya secara mutlak. Kita ni milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Kita mari daripada Allah, kita pulang pada Allah. Ikut dia lah dia nak buat apa-apa. Dan dia Ustaz, dia bagi syurga pada kita, kita buat baik, biasa kita dapat pahala. Itu menjadi kebiasaan, menjadi peraturan Allah Ta'ala. Tuhan dah janji dalam Al-Quranul Karim, menjadi kebiasaan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tengok daripada sudut akal, apa masalah? Dan Tuhan bagi itu semata-mata atas keistimewaan daripada Allah. Saya buat contoh macam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah makan kat kedai makan, makan kat kedai makan. Tengok seorang biasa nampak pergi kat kedai makan ni, nampak 2-3 kali dah nampak seorang budak susah. Budak susah, tengok pakaian compan-camping, tanya adik daripada mana, mak dah tak ada dah, dia kata kan. Tinggal ayah dia kat rumah, ayah kerja, saya marilah tolong-tolong sikit kat sini, buat-buat kerja sikit. Kita kesian dekat dia. Setiap kali kita mari makan pagi, kita akan bagi RM5 kat dia. Kita mari, kita bagi RM5. Kita mari, kita bagi RM5. Kita mari, kita bagi RM5. Dah 2-3 bulan kita buat macam ni. Bulan yang keempat, kita mari, kita tak bagi duit kat dia. Apa budak dia akan kata kat kita? Tolong jawab ya. Mana pakcik ni kedekut ni? Mula-mula tak kata lagi, mungkin pakcik tak buat duit dia kata. Esok pakcik bagi lagi. Pakcik tak bagi lagi duit. Pakcik ada makan. Dah pas dawak dok gitu kan. Mana pakcik ni kau kedekut dia ni? Tak lagi. Tak bagi lagi esok. Zalim pakcik. Nampak? Betul tak ya? Dia akan kata zalim pakcik ni. Sebab apa jadi macam tu? Dia kata pakcik tu zalim sebab dia dah biasa menerima pemberian daripada pakcik. Kalau dia tengok sikit lagi dengan akal dia yang waras, dia akan nampak pakcik tadi bagi pada aku atas dasar kewajipan ke keistimewaan. Semata-mata keistimewaan daripada pakcik tu. Kalau pakcik tu tak nak uri pitih ke dia, ikut dia lah. Pitih tu pitih pakcik tu. Awak bukan anak pakcik tu. Awak bukan anak pakcik tu cari pitih dengan lain lah. Pakcik tu guna duit awak beli barang, tu zalim. Duit tu duit pakcik tu. Duit tu duit kita. Kita cari dengan titik peluh kita. Kita tak wajib pun kena bagi ke dia. Ayah dia masih ada lagi. Tapi dia akan kata kita apa dia? Zalim sebab kita buat satu benda bersalahan dengan
kebiasaan. Walhal kalau kita fikir setingkat lagi, zalim aku. Orang lain tak menawi pun. Betul tak lagi? Orang lain tak menawi. Aku hak beri 4 bulan aku beri pitih ke dia. Tiba-tiba dia kata aku zalim. Nampak? Jadi begitulah yang berlaku pada manusia. Manusia suka blame kata Tuhan yang zalim kalau masuk ke dalam neraka, sebab manusia dah biasa terima buat baik dapat pahala. Kalau kita buat baik Allah Ta'ala tak nak beri pahala, boleh tak? Apa masalah? Sebab tu dalam Ramadan disebut fadlan minallahi wa ni'mah. Nampak ulama kita aja disebut wa maghfiratan wa rahmah, semata-mata keistimewaan daripada Allah. Fadlan, Tuhan buka pintu taubat seluas-luasnya, tutup pintu neraka rapat-rapat. Tak ada orang paksa Tuhan. Tuhan buat secara sukarela Allah Ta'ala. Jadi sebab itu situ selalu menyebabkan orang tersasar. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala masukkan orang kafir ke dalam neraka selama-lamanya. Tuhan adil. Dan sekali kita nak tengok dari segi logik kemanusiaan, orang kafir buat baik atas muka bumi, Allah Ta'ala balas tak baik atas muka bumi? Tuhan balas. Berapa ramai orang kafir yang buat baik, orang Islam sayang pada diri dia? Itu tak lagi? Orang Islam support dia, sayang pada diri dia. Kalau dia buka perniagaan, orang Islam pergi beli kat kedai dia, tahu dia orang baik. Tak, Tuhan buka pintu hati orang-orang supaya sayang dia. Tetapi dia yang memilih. Kafir-kafir ni maksudnya datang kebenaran pada diri dia, dia memilih untuk tolak. Itu maksud kafir. Kalau orang yang tak pernah dengar tentang Islam tu, dia tak panggil kafir. Itu tergolong dalam kalangan macam ahlul fatrah. Contoh, ada asli dekat pedalaman, dia tak pernah dengar pasal Islam, dia tak pernah tahu siapa Muhammad, dia mati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengazab sehingga mana datang rasul dan juga ajaran rasul kepada orang tersebut. Orang ni tak diazab. Adapun orang kafir ni, orang duduk keliling kita ni, hak tahu tentang Islam, dia nak search internet, dia boleh tahu pasal Islam, dia tahu ada masjid surah dengan azan hari-hari. Tetapi dia yang memilih untuk tidak mahu beriman dengan kewujudan Allah dan hari akhirat. Siapa pilih? Dia pilih. Adil tak kalau Allah Ta'ala bagi neraka ke akhirat esok? Sebab awak memilih untuk tidak meyakini adanya hari pembalasan. Adapun atas muka bumi Allah Ta'ala bagi tak dia? Bagi. Orang maksiat, dia ni ahli maksiat, tapi dalam hati dia percaya, wanalah aku mati esok. Nampak? Ada detiklah hati dia. Dia yakin adanya hari pembalasan di akhirat esok. Adil tak kalau Tuhan seksa dia suatu ketika Tuhan masukkan dia ke dalam syurga akibat daripada keyakinan dia pada Allah? Adil. Yang tak adil. Jadi soalan yang macam ni selalu orang tanya seolah-olah macam nak memburukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak memburukkan Islam. Okey, kita terus sambung sikit lagi. Dia kata apa dia? Sikit lagi kita sambung. Jadi ayat ini dia kata, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ زَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي, dari antara mereka ada yang berkata, izinkanlah aku dan janganlah engkau menjerumuskanku ke dalam fitnah. Diturunkan berkaitan dengan Jad bin Qais, yakni jika ia khawatir terhadap wanita wanita Bani Al-Ash, padahal ini hanyalah berpura-pura, dan akibat ia tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Maka ia terjumus ke dalam fitnah dan penciptaannya pada kepentingan dirinya lebih besar. Jadi turun ayat ni, ini adalah asbabun nuzul. Kita boleh garis sikit situ, tulis kat tepi sikit. Ini adalah sababun nuzul, sebab turun ayat yang ke-49. Sebab turun ayat yang ke-49 ini disebutkan oleh daripada Al-Imam At-Tabarani. Seperti mana hadis yang disebutkan ni lah. Jad ibn Qais ni dia datang temu dengan Nabi. Dia ketemu dengan Nabi, minta izin sebab tak mahu jadi fitnah. Yang pertama, ulama kata daripada ayat ini nak menunjukkan kepada kita, kalau bertembung antara maslahah yang besar, kebaikan yang besar dengan maslahah yang kecil, kita kena dahulukan maslahah yang besar, kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar adalah mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun benda-benda yang mendatang, kita tengok orang perempuan dalam perang, tengok orang comel, tengok orang tu terusik nafsu dan sebagainya, itu benda-benda tu kita kena tolak tepi dulu, utamakan hak paling besar. Kemudian yang kedua, kata para ulama, Jad bin Qais ini dia bukan bagi alasan tu kerana memang dia nak jaga mata dia sungguh, tapi semata-mata berpura-pura cari alasan nak halang supaya Nabi izinkan dia daripada keluar berperang. Okey, seterusnya dia kata
Firman Allah, dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir, yakni tidak ada tempat untuk berlari bagi mereka dan tidak pula ada jalan keluar dari Jahannam itu. Okey, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, maksud Jahannam di sini, dan maksud Jahannam di sini ada dua. Yang pertama, Jahannam bila mana dia mati esok, memang mereka ini dilingkungi oleh neraka Jahannam yang mana depan arah kiri kanan semua azab lingkung mereka, menyebabkan mereka rasa ketakutan. Tetapi kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Tafsirul Kabir, Jahannam munafik ini merasai hawa Jahannam ini masa duduk atas muka bumi lagi. Sebab hari demi hari dia melihat Islam berkembang di seluruh pelosok, depan dia, belakang dia, kanan dia, kiri dia, menyebabkan hati mereka gundah gulana, rasa takut, rasa bimbang, rasa gelisah. Sebab dia kan buat benda nak cari keuntungan. Bila Islam menang, Islam ada disiplin dan tata cara dia, yang orang munafik tak suka. Hari demi hari mereka makin kusut, hari demi hari mereka makin kusut. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bukan sahaja di akhirat, atas muka bumi pun Jahannam dah keliling dia. Muhitatun maksudnya keliling, makan keliling, depan, belakang, kiri, kanan. Hari-hari yang orang munafik tengok, Islam menang, Islam kembang, Islam kembang, Islam kembang. Allah, sakit perut, sakit perut dah hari. Hari-hari cirit-birit. Ni orang munafik. Okey, seterusnya kita masuk pada yang bawah tu, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitahukan kepada Nabi-Nya akan perbuatan mereka terhadapnya. Meskipun dia mendapat kebaikan berupa pertolongan dan kemenangan atas musuh, tetapi hal itu membuat mereka bersedih dan marah. Dan jika kamu ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya sebelumnya kami telah memperhatikan urusan kami, yakni sebelumnya kami telah menahan diri dari mengikutimu. Sebab tu kami tak rugi, kami tak mudah kalah. Gitulah, mudah-mudah cerita. Kan. Okay. Kemudian, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Lalu Allah SWT mengajarkan kepada Rasulnya jawaban atas permusuhan mereka itu. Katakanlah, yakni kepada mereka, iaitu orang-orang munafik, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, yakni kami berada dalam kehendak dan ketentuannya. Huwa maulana, Allah lah pelindung kami, yakni pemandu dan tempat kembali kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang-orang beriman hendaknya bertawakal, yakni dan kami bertawakal kepadanya. Allah lah yang mencukupi kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Okey, jadi daripada sini ada beberapa pengajaran yang terakhir kita boleh ambil daripada ayat ini. Yang pertama sekali kita dapat pengajaran tentang golongan munafik. Golongan munafik cukup suka bila orang Islam ditimpa musibah. Dan kita jadi orang beriman ini, kita kena persetankan mulut orang munafik. Persetankan mulut orang munafik. Sebab kita segala kerja kita kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita ni, benda baik awak timpa kita, benda buruk awak timpa kita, hakikatnya bukan daripada manusia. Itu adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala ajar kita supaya banyak bertawakal pada Allah. Sebab tu kalau kita baca sirah Nabi ataupun dalam siri dalam hadis, pada waktu pagi ada satu kitab namanya Al-Yawmun Nabawi, kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab At-Taridi. Cantik kitabnya. Saya baca kitab ni, dia berapa buah surau. Kitab ni dia macam syama'il, tapi dia based on kepada waktu. Bermula daripada waktu subuh, sebelum subuh Nabi, lepas subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, sampailah waktu Nabi nak tidur balik. Bila kita perhatikan, bermula daripada Nabi bangun tidur ni, antara wirid Nabi, di antaranya Nabi bangun pagi, Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajala aw yujhala alayya. Nabi sentiasa bertawakal dan mohon pada Allah Ta'ala. Nabi nak masuk rumah waktu pagi, Nabi doa apa dia? Allahumma inni as'aluka khaira hadzal mawlash wa khairal makhrash. Wahai Allah, kami mohon padamu pintu kebaikan ketika masuk dan pintu keluar yang baik. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nampak? Banyak doa-doa Nabi dan wirid-wirid Nabi bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita kena banyakkan menyebut la haula
wala quwwata illa billah. Hasbunallah ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Banyakkan zikir dan wirid yang kita menyerahkan hati kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan tenang. Sebab ini diajarkan oleh Al-Quran sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disebut juga dalam ayat ini, apa-apa musibah yang menimpa orang beriman semuanya baik. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Dan kamu takjublah dengan urusan orang beriman. Dan inna amrahu kullahu khair. Nabi kata urusan orang beriman ni semua baik. Bila mana menimpa kebaikan atas diri dia, dia bersyukur pada Allah, maka itu yang terbaik untuk diri. Bila mana menimpa musibah atas diri dia, dia bersabar. Sebab apa sabar? Aku nak gini, Tuhan nak gini. Tuhan yang paling bijak. Aku nak gini, Tuhan nak gini. Yang paling bijak siapa dia? Bukan aku, Allah. Yang aku nak ni bodoh. Ya Allah Ta'ala nak hak tu, hak bijak. Kerja kau apa dia? Meneruskan kehidupan aku. Apapun halangan, fa inna ma'al usri yusran. Setiap satu susah, banyak lagi pintu kesenangan. Bila Tuhan bagi senang, hak tu serah kat Allah lah. Tu bukan kerja aku. Kalau aku tahu berlaku, biar aku jadi Tuhan. Tu kerja Allah. Tak lagi, tu kerja Allah Ta'ala. Jadi Nabi kata bila menimpa keburukan, dia bersabar. Maka semua itu kebaikan bagi diri dia. Antara kelebihan ganjaran, katalah atas muka bumi, takdir kata. Biasa-biasanya kalau kita bersabar, Tuhan buka juga pintu kebaikan. Takdirlah sampai mati tak dapat kebaikan atas muka bumi. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja dilunaskan ganjaran orang yang bersabar itu, dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Itu ganjaran yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berhenti sampai sini dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.